Okey, hari ni kita tengok muka surat 71. Sambungan hari tu. Hari tu kita dah selesai. Kita dah selesai menjawab soalan bahagian kertas 1. So, hari ni kita tengok kertas 2. Kertas 2, kena tunjukkan jalan kerja dengan lengkap. Tak boleh padam. Awak buat tu jangan padam. Dulu pernah awak buat periksa, awak padam. Tinggalkan jawapan saja, tak boleh. So, soalan kertas 2 mesti menunjukkan jalan kerja. Macam mana nak tahu dia jalan kerja tu banyak mana? Tengok markah. Panduan dia ialah kita melihat markah dia. Tengok kat sini, kalau kita tengok pada soalan yang nombor 1A, muka surat 71 ni. Tengok satu markah. Satu markah ni merujuk kepada jawapan. Kena faham. Ni kena tahu. Satu markah, jawapan saja. Kalau dua markah, satu jalan kerja, satu jawapan. Kalau 3 markah, kebiasaannya lah 2 jalan kerja, 1 jawapan. Jawapan tu wajib. Jawapan tu memang wajib. Kalau 1 markah, jawapan saja. Kalau 2 markah, jalan kerja dan jawapan. Kalau 3 markah, jawapan 2 markah. Sekurang-kurangnya 2 jalan kerja dan 1 jawapan. Nampak tak? Bagi setiap markah tu, semua ada jawapan. Maknanya jawapan tu memang wajib lah. Jalan kerja bergantung pada markah dia. Kalau 2 markah, ada 1 jalan kerja. Itu panduan kita nak tahu dia ada jalan kerja ataupun tidak. Jadi jangan padam sesuka hati jalan kerja tu. Untuk kertas 2 memang dia nak, seboleh-bolehnya dia nak jalan kerja. Kecuali ni 1 markah ni lah. Dia nak jawapan saja. Kebiasaannya soalan yang 1 markah pun ditanya soalannya umum saja. Dan dia hanya nak jawapan saja. Contohnya macam ni lah, soalan 1A. Kita ada jam digital kat atas tu. Pada muka jam di sebelah, lukis jarum panjang dan jarum pendek. Apa maksud jarum panjang? Jarum panjang ialah jarum minit. Jarum minit. Ini merujuk kepada minit. Ini merujuk kepada jam. Jarum jam. Okey. Jadi macam mana kita nak lukis jarum jam, macam mana nak lukis jarum minit. Tengok ini depan 16 ialah pusingan kedua. Pukul 16 ialah pusingan kedua. Kena tahu tu. Pusingan kedua, 16. Macam mana nak tahu nilai yang sebenarnya? Tolak 12. Tolak dengan 12. So 16, kalau kita tolakkan dengan 12, kita akan dapat 4. So pukul 4. Pusingan kedua merujuk kepada apa? Waktu jam dia PM pusingan kedua. So inilah minit 35, tak berubah apa, senang saja. Tak payah ubah apa-apa, kita hanya ubah pada jam saja. Jadi macam mana nak lukis jarum jam? Okey, biasanya kadang-kadang orang lukis macam ni. Jarum jam ada tanpa menggunakan pembaris. Dia buat macam tu je. Ataupun dia panjangkan lagi jarum minit, panjang macam tu. Buat anak panah. Ataupun dia buat macam tu pun. Ada juga. Ada juga yang terbengkok-bengkok, tiba macam tu. Jarum jam bengkok. Dalam matematik, bila dia kata lukis, dia merujuk kepada penggunaan pembaris. Mesti wajib guna pembaris. Berbeza kalau kita dalam subjek PSV. Kalau subjek PSV, dia kata lukis, kita pun lukislah. Tanpa menggunakan pembaris pun boleh. Biasanya tak guna pembaris pun kalau kita lukis dalam subjek PSV. Lukis bukit, macam mana lukis guna pembaris? Lukis gambar pokok, orang, tak boleh lukis guna pembaris. Tapi dalam matematik, apabila dia kata arahan dia menggunakan lukis, dia guna perkataan lukis, maknanya kita kena wajib guna pembaris. Wajib guna pembaris. So, siapa yang tak guna lukis pembaris, automatik walaupun jawapan nampak betul, tapi salah. Terus salah. Ada bengkok sikit saja, terus salah. So, wajib guna pembaris. So, pukul 4. Macam mana nak lukis pukul 4? Macam mana jarum jam tadi? Jarum jam kalau nak lukis, mestilah straight saja. Macam ni, kalau kita guna guna pembaris, dia akan jadi straight saja. Macam tu. Jarum jam, jarum minit mesti lagi panjang daripada jarum jam.
jam pendek, jarum minit panjang daripada jam. Dia tak ada anak panah di ujungnya. Dia hanya garisan lurus saja. Jangan ada anak panah di ujungnya. Bukannya apa? Kadang-kadang awak terbuat anak panah tu jadi macam ni. Nampak tak? Dia merujuk kepada dia merujuk jadi macam tu. Dia tak tepat. So tak boleh ada anak panah. Untuk selamat kita tak buat anak panah. Kita biarkan dia macam tu saja. Cukuplah. Dia garisan lurus saja. Okey, pukul 4. Okey, buatlah pukul 4. Disebabkan 4.35, so kita kena lebihkan sikit. Oh, sorry, cikgu tak pakai pembaris. Gunakan pembaris, ambil pembaris. Pukul 4.35 kita agak dia mesti lebih. Dia tak tepat pukul 4 macam ni. Dia tak tepat macam ni, dia mesti lebih sikit tu tak. Tapi belum lagi ni, kalau macam ni dah pukul 5. 3.5 mestilah Dia dekat tengah-tengah. Tengah-tengah cikgu. Hampir tengah-tengah. Lebih kurang macam tu lah. Mesti lebih sikit. Sebab 4.35. Okey, kemudian jarum minit 35. Ni adalah sifir 5. Baris ke berapa sifir 5? 35 ni. Nombor 7 betul tak? 35 kat sini kan? 7. Okey, macam mana jarum minit? Adakah dia pendek sikit? Dia mesti panjang menyentuh dinding. Menyentuh dinding jam. Macam tu. Menyentuh dinding jam, jarum minit. Walaupun jam di rumah kita dia tak menyentuh dinding jam, tapi cara melukis jarum jam dalam matematik nak selamat ikut cara macam ni. Jarum minit menyentuh dinding, jarum jam tak menyentuh dinding. Itu yang paling selamat dan paling tepat sekali pun. Okey, seterusnya. Selesai soalan yang 1A. Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Okey, awak dah tahu, tulis jawapan saja. Pukul berapa tu? Pukul berapa tadi cikgu dah cakap tadi. Kat atas ni pun cikgu dah tulis tadi. Dalam sistem 12 jam mestilah ada AM ataupun PM. Tulislah jawapan dia. Dah tahu tu kan. Mesti ada titik bertindih 2. Titik bertindih 2. Kemudian ni pusingan kedua kan. Pusingan kedua ialah PM. Okey, tulis jawapan dia. Kita tak nak beritahu jawapan dia. Cumanya kat sini pastikan titik bertindih 2. Okey. Seterusnya jawapan. Aisyah berkursus selama 23 hari. Tukarkan tempoh masa itu kepada minggu dan hari. So, nak tukar ni mestilah menggunakan jadual T juga. Jadual T apa nak pakai? Jadual T minggu dan hari. Sebab dia nak jawapan minggu dan hari. So, minggu dan hari lah jadi kita punya jadual T. Cikgu. Ya. Sekejap. Saya nak minum air kejap. Okey. 1 minggu bersama dengan 7 hari. So, masukkan soalan 23 hari. 23 hari masuk pada rumah hari 23. Kemudian tukarkan kepada minggu dan hari. Buat sendiri macam mana? Dah tahu kan? Nampak tak? Maksimum kat sini 7. Tapi kat sini kita ada 23. Kita kena buat apa? Buat sendiri. Boleh kena gunakan kaedah tolak tu. Buangkan sebab rumah hari tu dah terlebih sangat dah. So awak nak buang berapa? Itu juga dah ajar lah. Buang 7 boleh? Guna sifir 7 sebab ni satu hari sama dengan 7. Satu minggu sama dengan 7 hari. So guna sifir 7. 7, 14, 21, 28, 35. Tengok nak buang yang mana. Nak buang berapa? Buang 7 boleh? Tengok nombor yang sesuai nak buang. Nak keluarkan berapa? Nak keluarkan 7 tak ada masalah, boleh. Nak keluarkan 14 pun boleh. Nak keluarkan 21 boleh.
Nak keluarkan 28 boleh tak? Tak boleh sebab dah terlebih dah. 28 tak boleh. Keluarkan yang paling banyak. Paling senang ialah keluarkan 21. Cumanya kat sini ingat tambah berapa? Kalau kita keluarkan 21, kalau keluarkan 21 kat sini tambah berapa? 3. Okey, good. Okey. Okey, seterusnya. Nampak tak? Walaupun satu markah, walaupun soalan ini satu markah, tapi kena tunjukkan jalan kerja juga. Okey. Ataupun awak boleh guna kaedah yang kedua. Apa kaedah yang kedua? Siapa tahu? Selain nak buat jadual T. Ada tak kaedah yang kedua? Kaedah selain pada menggunakan jadual T ni, tolak, tambah ni. Kalau awak ingat lagi, kalau pergi ke kanan, darab, patah balik, bahagi. Ingat lagi tak? Pergi ke kanan, darab, patah balik, bahagi. So ini adalah patah balik minggu pergi ke hari. Hari pergi ke minggu. 23 bahagikan dengan 7. 7 kali 3, 21 ada baki. Betul ke 23 hari? Okey, betul. Baki 2. So jawapannya ni adalah minggu. Ini baki ni adalah hari. Sebab 23 ni 23 hari. So jawapan dia 3 minggu 2 hari pun boleh juga macam tu. Tapi kena ingat operasi darab ke operasi bahagi tu. Dia boleh tunjukkan jadual tu. Kalau ke kanan tu darab, kalau ke patah balik tu bahagi. So hari pergi ke minggu, dia bahagi. Okey, nombor 2B. Bahagian kedua B. Aisyah menjalani kursus selama 184 jam. Tempoh waktu setiap hari berkursus adalah sama. Mana kalau satu hari 5 jam, setiap hari 5 jam je semua. Kalau satu hari 8 jam je semua. Itu maksud dia. Dia kata apa? Setiap hari berkursus adalah sama. Hitung tempoh Aisyah berkursus setiap hari. Tadi dia berkursus selama berapa hari? 23 hari. Pasti apa tu? Kalau siapa tanya tu muka surat 71. Okey, hitung tempoh masa berkursus setiap hari. Setiap hari ni maksudnya selama yang 23 hari tadi tu. 23 hari tadi tu. 23 hari. Operasi apa tu? 184 jam selama 23 hari. Kalau nak tahu setiap hari macam mana? Operasi apa? Bahagi. Bahagi. Ya, betul lah. Sebab ada tak sama. Okey. Ada orang tanya, Syafiqah tanya apa Syafiqah ni? Sekejap. Syafiqah soalan tadi. Muka surat 71. Syafiqah tak ada muka surat 71 ke? Oh, cikgu dah bagi hari tu kan, dah bagi soft copy pada awak kan. Kalau awak boleh print, awak print semua je Syafiqah. Okey. Awak print je yang cikgu bagi tu. Ya, Irfan kenapa? Alright. Bahagi 184 jam tu adalah untuk 23 hari. Kalau nak tahu setiap hari, maknanya kena bahagilah. Bahagi dengan 23. Okey. 184 bahagikan dengan 23. Kena buat CP23 lah. Kena buat CP23. Bahagi sendiri. Ya, cikgu. Jawapan ni 8 jam. Dah selesai. Dah jumpa. 8 jam. Dah. Ya. Okey, jawapan yang pertama 8 jam. Ada tak jawapan lain?
CP23 kena buat CP2, CP3 gabungkan. Boleh? Dia buat sini ya. Jawapan yang pertama 8 jam. Boleh. Jawapan yang pertama 8 jam. Ada tak jawapan lain? Amni cakap 8 jam. Amni memang dah buat Bagus Amni. Rajin Dah buat siap Okey, bagus. Saya dah lama buat. Okey. Itulah jadi senang sikit kalau kita masuk kelas. Jadi dah buat senang sikit. Kita bincang terus. Tak ada nak perlu tunggu awak buat. Okey, jawapan Amni 8 jam. Cikgu tak tahu jawapan orang lain berapa jam. Kalau dia buat sifir 23, dia akan tahu jumpalah. Baris ke berapa. Okey, soalan nombor 3. Cikgu teruskan Nanti awak buat sendiri tu. Soalan nombor 3. Umur ayah Hani adalah 4 kali. Okey, kat sini dah ada ayat matematik. Ayat yang pertama ni dah ada ayat matematik. Macam mana awak cam ni? Kita cam ni adalah daripada perkataan adalah tu. Adalah ni merujuk kepada sama dengan 4 kali, maksud 4 kali tu darab umur Hani. Katalah cikgu gantikan umur Hani ni sebagai H. Hani lah. Ayah Hani cikgu gantikan sebagai AH. Ayah Hani. Kita nak buat anu tu, kita tak tahu lagi nilai dia. Kita letak anu tu sebagai AH. Ayah Hani. H tu Hani. AH bersama dengan 4 kali Hani. Macam tu. Jadi ayat pertama dah ada ayat matematiknya. Umur Ibu Hani. Ibu Hani pula ialah 30 tahun. Kat sini, Ibu Hani ialah sama dengan 30 tahun. Ibu Hani. Ibu Hani. IB pula. IH lah. IH. Ibu Hani. Dan adalah 2 tahun lebih muda. 2 tahun lebih muda. Dan juga adalah juga sama dengan 2 tahun lebih muda. 2 tahun lebih muda. Apa maksud lebih muda? Pasti apa tu? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bagi? Tolak. Lah, lebih muda, tolak. Jangan kita ingat lebih semua tambah lebih. Tengok lebih muda, lebih tua. Lebih muda, tolak. Lebih tua, tambah. Tolak daripada suaminya. Suaminya siapa tadi? Ayah Hani tu lah. Jadi kat sini dah ada ayat matematik dia. 30 Ibu Hani adalah 2 tahun lebih muda. So 30 ni Ibu Hani adalah 2 tahun lebih muda. Maknanya siapa nak tolak siapa ni? Takkan 2 nak tolak ni, kena tak? Tak kena kan? Mana boleh 2 tolak tu, mestilah kita terbalikkan. Sebab kita nak membina ayat matematik ni, kita terbalikkan. KH Ayah Hani tolak 2. Kat sini dah boleh cari umur Ayah Hani. Selesaikan anu ni. Pindahkan. So nanti kita dapat umur Ayah Hani. Kat sini jadi tambah 2. Ditukar pindah sana jadi tambah So kita dah dapat umur Ayah Hani bersamaan dengan
32. Okay, selesai umur ayah Hani. So kat sini 32. ayah Hani sama dengan 32. Dah dapat dah. So, dia kata hitung umur Hani. So guna balik ayat yang matematik yang pertama tadi ni. Kat sini kita masukkan umur ayah Hani sebagai 32. Dah dapat dah. So 32 bersamaan dengan 4 kali Hani. So selesaikan ayat matematik melibatkan Anu ni. So kita pindahkan darab pergi sini jadi bahagi 4. Darab pindah sana jadi bahagi. So nanti kita akan dapat umur Hani berapa. Ni cikgu buat garisan tu nak asing-asingkan jalan kerja tu. Jadi umur Hani sama dengan 32 bahagi 4. Okey, tu buat sini. Berapa dapat jawapan dia? Okey sini senang dah tu. Senang sangat. Senang cakap. Berapa jawapan dia? Apa? Berapa jawapan dia? 8 8. tahun. 8 tahun. 8 tahun, yes. Tulis sendiri nanti. Okey. Ada yang tak faham tak? Kat sini ada 2 ayat matematik tu. Yang pertama, ayah Hani sama dengan 4 kali Hani. Itu ayat pertama. Ayat yang pertama ni kita tak boleh nak selesaikan lagi sebab dia ada 2 anu. Tak boleh nak selesaikan. So kita tengok ayat seterusnya. Umur Ibu Hani ialah 30 tahun. 2 tahun lebih muda daripada suaminya. Itu dah ada ayat matematik juga. Jadi ayat matematiknya ialah 30 sama dengan ayah Hani tolak 2 tahun. Sebab dia lebih muda tolak So selesaikan anu. Penting kat sini ni. Kat sini sangat penting ni. Membina ayat matematik ni. Daripada soalan. Ni pun sama. Membina ayat matematik daripada soalan yang diberi tu. 32 sama dengan 4 kali Hani. Okey. Ada soalan? Ada tak yang tak faham? Okay, boleh Okey, nombor B. Okey, beza umur Hani dan kakaknya. Kat sini pun ada ayat matematik. Beza oleh operasi tolak. Hani dah 8. Hani tadi kita dapat berapa? Kita 8 Hani kita dapat 8 dan kakaknya ialah tu sama dengan kakaknya tahu tak kakaknya berapa? Tak tahu. Jadikan sebagai anu. Ialah 5 tahun. Ialah sama dengan 5. Okey, sekarang kita dah tahu operasi tolak. Agak-agak siapa nak tolak siapa ni? Agak-agak siapa lebih tua? Hani tolak kakaknya. Cuba tengok betul-betul. Siapa besar? Antara Hani, kakak lebih tua. Sepatutnya kakak lebih besar. Kakak yang tolak dengan Hani. Mana boleh kecil tolak besar. Kita boleh agak. Kakak dia mesti lagi tua kan? Kalau tak adalah nama kakak. So kakak tolak Hani, tolak 8 ialah 5 tahun. Macam tu. Okey. Kakak tolak 8 jangan 8 tolak kakak. Sebab tak boleh adik tolak kakak. Adik lebih muda. Kita dah boleh agak. Kita boleh jangka kakak mesti lebih tua. Mestilah besar tolak kecil. Kakak yang besar. Okey, selesaikan soalan ni. Soalan melibatkan Anu ni. Pindahkan apa ni? Pindahkan 8 pergi sana jadi tambah 8. So nanti awak dapatlah kakak berapa? Kakak sama dengan
13. Okey. Soalan yang senang. Okey, soalan nombor 4. Seterusnya, jadual di bawah menunjukkan jangka hayat bagi dua haiwan, gajah dan penyu. Okey, tengok gajah dia bagi tahu kita 70 tahun. Penyu lebih 30 tahun daripada gajah. Jadi kat sini bukan umur penyu tu 30. Umur penyu tu bukan 30. Kena selesaikan ayat matematik ni yang dia kata 30 tahun lebih ni. Lebih tu tambah gajah ni 70. Macam tu. Maksudnya tambah 70. 30 Anu. tambah 70. 30 ni tambahkan dengan 70. So dapatlah berapa? 100. So lengkap jadual kita. Okey, baru kita jawab soalan. Jadual kita dah lengkap. Sebenarnya jadual tu belum lengkap. Tadi gajah 70, penyu lebih 30 tahun belum lengkap. Tapi bila kita dah dapat 100, maknanya jadual ni dah lengkap. Jadual ni dah lengkap dah. Okey, baru kita jawab soalan. A, nyatakan jangka hayat gajah dalam dekad. Mana kena tukarkan tahun ni pergi ke 70 tahun, kena tukarkan kepada dekad. Kalau siapa ingat lagi operasi apa tahun pergi ke dekad? Tahun nak pergi ke dekad. Agak-agak operasi apa? Kalau kita menggunakan kaedah darab dan bahagi tu. Bahagi. Bahagi berapa? Bahagikan dengan Bahagi 10. Ya, betul. Kalau kita buat jadual, kita akan buat macam ni. Dekad, tahun. 1 dekad sama dengan 10. Kalau pergi ke kanan, kawanan lain. Kalau pergi ke kanan, darab. Kalau pergi patah balik, bahagi. So, kalau tahun pergi ke dekad, maknanya kita guna bahagilah. Guna kaedah bahagi. So, 70 bahagi berapa tadi? 10. Kalau kaedah ni dia cepat sikit. Tak guna jadual T. 70 bagi 10 berapa? 7. 7 dekad. Okey, jawapan dia 7 dekad. Kalau nak guna jadual T, kita akan masukkan soalan kat sini. Jadi 70. Kena buat sifar 10 lah. 10, 20, 30. Kita akan tolakkan 70 kat sini tambah 7. So sini sifar, sini 7. Jawapan dia sama juga. Kalau menggunakan jadual T. Cuma kalau nak cepat, nak pantas, kena guna kaedah darab dan bahagi. Cuma kena pilihlah darab ke bahagi. Okey, soalan yang B. Hitung jangka hayat dalam abad bagi penyu. Sama juga. Daripada tahun, 100 tahun. Tukarkan kepada abad. Okey. Tahun pergi ke abad. Tahun pergi ke abad berapa? Darab ke bahagi? 1 abad. 1 abad. Cikgu tanya ni, darab ke bahagi? Abad. Darab 10. Nanti dulu. 10. Tengok jadual T. 1 abad berapa tahun? 1 abad 100 tahun. 100. 1 abad 100. Kalau pergi ke sana darab. Kalau patah balik bahagi. Ataupun darab 10 kan? 100 juga. Okey, ni tahun pergi ke abad. So, kita kena guna kaedah bahagilah. Maknanya 100 tahun ni 100 tahun ni bahagi dengan sini, 100 sini. So, dapat 1 abad. Macam tu. Okey, boleh faham Alright. Jadi kalau menggunakan jadual T pun boleh. Kalau guna jadual T, dia akan jadi macam ni lah. Kita masukkan soalan 100 tahun.
Disebabkan kat sini pun 100, kita buang 100. Kat sini tambah 1. So kat sini akan dapat sifar. Kat sini dapat 1. Jawapan dapat 1 abad juga. Kalau guna jadualiti pun boleh. Guna kaedah bahagi pun boleh. Okay, right. Seterusnya soalan nombor 5. Encik Darus bertolak pulang ke kampung. Bertolak. Nampak ni, kata kunci kat sini adalah bertolak. Masa mula. Bertolak adalah masa mula. Ke kampung pada pukul 9.40. So, kat sini adalah masa mula. Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Apa jawapan dia? Pagi. Pagi maknanya dia nak mesti jawapan dia jam. Pagi adalah pusingan yang pertama. Tu dapat jawapan dia apa? Mesti 4 digit. Jawapan sistem 24 jam mesti 4 digit. Masukkan jawapan dia apa? Okey, yang kedua. Encik Darus tiba. Ni tiba ni maksudnya ialah masa akhir. Merujuk kepada masa akhir. Tadi kita ada masa mula, kita ada masa akhir. Hitung tempoh masa. Apa rumus tempoh masa? Tempoh masa bersama dengan masa akhir. Tolak masa awal. Tolak masa Tolak awal. masa awal. Okey. Yang masa akhir pukul berapa tadi? 2.40 petang. Petang ialah PM, pusingan kedua. So 2.10 PM. Tolak masa mula tadi. Pagi ialah pusingan pertama. So AM 9.40 AM. Okay, buat sendiri. Saya tukar. Cikgu tak nak terangkan lagi. Cuma cikgu nak bagi tahu kat sini tak boleh tolak. Sebab PM AM. Kena samakan unit dulu. Tukar kepada sistem 24 jam baru boleh tolak. Okay. Nanti buat sendiri. Alright, soalan nombor 6. Soalan terakhir untuk hari ini. Puan Siti berumur 45 tahun. Pada 5 tahun akan datang. Okey, apa maksud 5 tahun akan datang? Pasti apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Akan datang. Perkataan akan datang tu. Tambah, tolak, darab, bahagi. Pasti ada maksud tu. Akan datang tu. Agak-agak umur Puan Siti akan jadi apa pada 5 tahun akan datang? Tambah. Bertambah. So akan datang tu ialah operasi tambah. Tambah berapa? Tambah 5. Okay, 5 tahun akan datang. Umur anaknya Aminah adalah setengah daripada umur Puan Siti. Tu dia adalah ni. Banyak ayat matematik dia ni. Adalah tu sama dengan. Kalau tambah. Apa maksud setengah? 25 tahun. Kejap. Apa maksud setengah? Siapa boleh beritahu cikgu? Ialah separuh. 30. Separuh. Nanti dulu. Separuh. Separuh apa maksud separuh dalam pecahan? Dalam pecahan tu ada maksud tu separuh tu. Separuh. Dalam pecahan, dalam tajuk pecahan ada. Separuh tu apa? 1/2. Yes. 1/2 ialah 1/2. Daripada ialah darab umur Puan Siti. Umur Puan Siti kat sini bukan 45 lagi 45 tambah 5 sebab dia kata 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang maknanya umur Puan Siti tu dah jadi 45 tambah 5 sama dengan 50. Umur Puan Siti dah jadi 50 tahun. Sebab dia kata 5 tahun akan datang. Okey, dapat dah ayat matematiknya. Separuh daripada tu darab apa? Darab umur Puan Siti 50 tahun. Okey, selesaikan. Kita dapatkan jawapan.
Ingat balik tajuk pecahan. Macam mana nak selesaikan ni? Dia ada dua operasi Satu bahagian atas, 1/50. Yang kedua kita ada per. Per ini adalah bahagi. Bahagi 2. So 1/50 bahagi 2. Okay, 50 bahagi 2. Tahulah jawapan dia apa. Jawab dapatlah berapa tahun. Berapakah umur Aminah pada 5 tahun akan datang? Itulah jawapannya. Kira tu dapat jawapan. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, selesaikan, lengkapkan mana-mana yang tak lengkap lagi muka surat 71 dan 72. Nanti juga masukkan dalam Google Classroom. Okay, ada soalan? Okay, Amni bagus, Tanah dah siap. Ada tak yang lain yang dah siap? Ada. Yang lain buat sendiri yang tu. Cikgu Semuanya? nak hantar ke? Nanti juga masukkan dalam Google Classroom. Muka surat 71 dengan 72. Okey. Okay. Kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Kalau tak sempat, nanti tengok balik rakaman. Cikgu bagi rakaman sekejap lagi. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okay, bye.